Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najiha Sakinah binti Zulkifli. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan satu teori kaunseling, iaitu teori psikoanalisis. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan teori psikoanalisis, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan teori kaunseling. Okey, seperti yang kita tahu, teori kaunseling ni sebenarnya adalah satu kaedah ataupun cara di mana kaedah, cara dan juga pandangan daripada tokoh-tokoh kaunseling, sama ada tokoh barat ataupun tokoh Islami, yang mana melalui pandangan mereka ini, kaunselor dia boleh menggunakan untuk mereka aplikasikan dalam sesi kaunseling mereka. Jadi tanpa adanya teori-teori ini, maka kaunselor akan sukar untuk melakukan sesi bimbingan kaunseling, sama ada sesi individu ataupun sesi kelompok. Okey, jadi kita akan tengok kepada teori psikoanalisis. Okey, yang pertama, kita pergi kepada latar belakang pengasas psikoanalisis ni. Minta maaf lah sebab susah tak tahu nak adjust macam mana kan. Okay, tak apa. Okey. Psikoanalisis ni dia diasaskan oleh Sigmund Freud. Okey, yang mana beliau dilahirkan pada 6 Mei pada tahun 1856 di sebuah kecil dan berketurunan Yahudi. Manakala bapanya seorang yang disenangi dan bekerja sebagai peniaga bulu biri-biri. Manakala ibu Freud pula merupakan isteri kedua kepada bapanya dan Freud adalah anak sulung ibunya. Freud mempunyai 2 orang abang tiri dan 7 orang adik-beradik kandung. Ketika berumur 4 tahun, keluarganya telah berpindah ke Wiener, iaitu di Austria dan membesar di sana. Freud merupakan seorang pelajar yang bijak dan sentiasa mendapat grade terbaik dalam peperiksaan. Jadi Freud ni sebenarnya dia pelajar yang bijak, tapi disebabkan beliau ni daripada keluarga yang ada masalah kewangan sedikit, jadi beliau sukar untuk meneruskan pelajarannya dengan baik. Jadi pada tahun 1873 Freud telah memasuki University of Wiener dan beliau berjaya memperolehi ijazah perubatan pada tahun 1881. Freud akhirnya meneruskan kerjayanya sebagai seorang doktor dan seorang penyelidik. Okey, seterusnya Freud meneruskan kerjayanya sebagai seorang doktor dan penyelidik pada tahun 1886. Freud berkahwin dengan Martha Bernas dan dikurniakan 6 orang anak. Seterusnya Freud menjalankan amalan psikiatrinya sendiri dan lazimnya beliau telah mengendalikan beberapa kes histeria dengan bantuan Joseph Breuer. Dan melalui amalan dan perubatan psikiatri dan kes-kes yang Freud telah handle, jadi daripada situlah Freud telah menghasilkan sebuah karya, iaitu karya The Interpretation of Dreams, iaitu pada tahun 1897 hingga 1899. Seterusnya, setelah beliau mengeluarkan karya tersebut, beliau telah mengeluarkan buku, iaitu buku Three Contribution of the Theory of Sex, iaitu pada tahun 1905. Dan Freud telah memperkenalkan kaedah perkaitan bebas, analisis mimpi dan juga analisis transference. Okey, berdasarkan kaedah-kaedah tersebut adalah merupakan salah satu kaedah daripada yang ada dalam teknik teori psikoanalisis ni. Okey, jadi untuk penerangan kepada kaedah-kaedah tersebut, kita boleh tengok kepada seterusnya lah nanti. Okey, seterusnya Freud ni sebenarnya dia mempunyai ramai pengikut, dan dalam masa yang sama ramai juga yang menentang ideanya berkaitan dengan dorongan seksual dan peringkat-peringkat perkembangan psikoseksual manusia. Okey, seterusnya tabiat merokok Freud sekitar 20 batang sehari. Freud ni dia memang kuat merokok, iaitu sekitar 20 batang sehari, dan akibat daripada itu dia telah menyebabkan kanser mulut dan rahang pada tahun 1923. Dan pada tahun 1939 Freud telah meninggal dunia di London disebabkan oleh kanser yang dihadapinya. Okey.
Seterusnya kita tengok pula kepada pengenalan teori psikoanalisis. Tadi pengenalan pengasas psikoanalisis. Dan sekarang ni kita tengok kepada pengenalan teori psikoanalisis. Okey. Psikoanalisis ni dia diasaskan oleh Sigmund Freud. Jadi Freud ni dia telah mengembangkan rawatan yang dia lakukan, iaitu rawatan psikoanalitik, iaitu daripada dia handle kes-kes histeria, iaitu untuk kecelaruan neurotik, iaitu yang histeria tu. Okay, jadi istilah psikoanalisis ni dia boleh dihubungkan dengan rawatan dan juga teori. Okay. Dan teori Freud ni dikembangkan melalui pengalaman pribadinya dan kajian kes terhadap pesakit-pesakitnya, iaitu seperti histeria, kecelaruan mental dan sebagainya. Okey, dan beliau yakin bahawa kebanyakan simptom-simptom yang ditunjukkan oleh pesakit-pesakit tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui sudut pandangan fisiologi, iaitu fizikal sahaja, ataupun rasional semata-mata, iaitu sekadar dalam, kalau kita tengok dalam teori REBT, iaitu teori REBT ni dia lebih kepada pemikiran, dia tengok kepada pemikiran rasional. Tapi Freud dikata dia tak setuju, dan dikata manusia ni dia tak boleh tengok hanya berdasarkan rasional sahaja. Dia kena tengok maksudnya dia kena tengok daripada pengalaman pribadi klien tersebut, dari segi pengalaman semasa zaman kanak-kanak. Maksudnya teori psikoanalisis ni dia lebih menekankan kepada pengalaman manusia itu daripada zaman kanak-kanak dan juga semasa perkembangan seksual kanak-kanak tersebut. Okey, dan teori psikoanalisis juga dia lebih merujuk kepada masa lampau dan dari sudut psikologi seorang pesakit tersebut. Macam saya terangkan tadi, psikoanalisis ni dia lebih kepada masa lampau ataupun pengalaman seseorang dari sudut psikologi, iaitu daripada perkembangan seksual dia, psikologi iaitu mental dia tak tengok kepada perkara sekarang. Freud dia tak tengok masa sekarang, dia tengok kepada masa lampau. Okey, seterusnya kita pergi kepada pandangan terhadap sifat semula jadi manusia. Okey. Pandangan terhadap sifat semula jadi manusia ni adalah pendekatan psikoanalitik ni melihat manusia itu sebagai individu yang telah ditentukan masa depannya. Okey, seperti kita tengok sini, ada seorang tokoh yang berkata, iaitu Glading. Dia kata, keadaan sebelum jadi manusia ni dia boleh diterangkan dalam elemen-elemen pemikiran yang sedar, prasedar dan tidak sedar. Okey, maksudnya dalam teori psikoanalisis ni, pandangan terhadap sifat semula jadi manusia, dia kata manusia ni ada 3 tahap pemikiran, iaitu pemikiran sedar, pemikiran prasedar dan juga pemikiran tidak sedar. Okey. Jadi Freud ni dia telah menegaskan bahawa manusia dilahirkan dengan dorongan naluri dalaman yang bersifat biologi ataupun kebinatangan. Iaitu dia kata manusia ni ganas seperti binatang. Jadi naluri ini telah dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu naluri seksual dan juga naluri pembinasaan. Semua kuasa naluri telah disimpan dalam tenaga yang tidak bertambah. Jadi tenaga ini dia akan wujud dalam bentuk yang dikenali sebagai tenaga psikik dan juga tenaga determinisme psikik. Okey. Sebelum tu kita tengok apa yang dimaksudkan dengan semua tenaga disimpan dalam tenaga yang tidak bertambah. Semua kuasa naluri telah disimpan dalam tenaga yang tidak bertambah. Tenaga ini akan wujud dalam bentuk yang dikenali sebagai tenaga psikik dan tenaga determinisme psikik. Okey. Pandangan terhadap manusia juga adalah manusia ni dia terdiri daripada id, ego dan super ego. Okey. Maksudnya macam kita tengok tadi, pandangan kepada manusia, pandangan terhadap sifat sebelum jadi manusia ni ada 3 pemikiran, iaitu yang pertama pemikiran sedar, pemikiran prasedar dan juga pemikiran tidak sedar. Dan ada juga yang berpendapat bahawa pandangan terhadap manusia ni juga adalah manusia terdiri daripada id, ego dan super ego. Okey. Okey, kita tengok Okey. Id, ego dan super ego dan juga alam prasedar, tidak sedar juga alam sedar. Okey. Menurut Freud, dia kata
Okey, ini sebenarnya adalah konsep teori psikoanalisis. Okey, konsep teori psikoanalisis ada ego, ada ego dan super ego. Okey, dulu ego, super ego. Okey, jadi Freud kata ego, super ego ni dia macam iceberg. Okey, macam dalam slide tu iceberg, yang mana iceberg ni juga mewakili kepada pemikiran alam sedar, prasedar dan juga alam tidak sedar. Okey, kalau kita tengok dalam iceberg ni, okey, pada peringkat yang atas sekali tu, yang dekat ego tu, itu adalah alam sedar. Okey, dan pada peringkat super ego tu, itu adalah pada peringkat prasedar, dan bawah sekali di peringkat id itu adalah peringkat alam tidak sedar. Okey, jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan alam sedar, prasedar dan alam tidak sedar. Okey, alam sedar ni dia merangkumi apa sahaja yang seseorang tu sedar tentang perkara-perkara tertentu. Maksudnya apa yang dibuat tu dia sedar, maksudnya dia lebih kepada merupakan kepada masa yang sekarang, yang reality. Yang macam sekarang ni, saya sedar saya tengah membuat satu pembentangan pembentangan teori psikoanalisis. Okey, itu adalah sedar. Okey, manakala prasedar adalah ingatan-ingatan yang tidak disedari pada masa kini, tetapi sebenarnya ingatan-ingatan tersebut dapat dan boleh disedari melalui proses memberi perhatian dan mengingat semula. Okey, sebagai contohnya adalah mimpi. Contoh mimpi, kita lalui mimpi tu dalam keadaan kita tidur. Bila kita tidur, kita sedar dan tak sedar, betul tak? Jadi itu adalah bawah prasedar. Bila bawah prasedar, bila kita bangun daripada tidur, ada kalanya kita boleh ingat satu mimpi tu, tapi tak sepenuhnya kita ingat mimpi tu. Jadi tapi kita boleh ingat mimpi tu kan. Okey, jadi maksudnya prasedar tu adalah perkara yang kita boleh ingat akan suatu perkara tu. Walaupun tak semua kita ingat, tapi kita boleh ingat benda tu. Seterusnya adalah alam tidak sedar. Alam tidak sedar ni adalah ingatan-ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu, yang mana ia disisihkan daripada tahap sedar. Dan dalam tahap alam tidak sedar ni, dia mengandungi kesemua naluri seksualiti dan keinginan yang tidak dibenarkan masuk ke alam sedar. Contohnya seperti trauma. Trauma ni, contoh seorang tu dia ada trauma dengan contoh saya bagi satu. Trauma dia pernah kena rogol dan dia tak nak ingat langsung tentang kejadian tersebut. Bila dia ingat benda tu, dia akan jadi trauma, dia akan takut, dia akan memberi kesan yang mendalam kepada tingkah laku dan juga diri dia sendiri. Jadi dia letakkan benda tu di bawah alam tidak sedar, di mana dia tak nak ingat langsung pun perkara tersebut. Okey, itu adalah alam tidak sedar. Jadi kita boleh tengok ya, dekat iceberg ni sedar dekat atas sekali. Okey, seterusnya kita pergi kepada struktur personality. Okey, struktur personality ni ada 3, iaitu ada id, ego, super ego. Okey, sama juga macam tadi alam sedar, pemikiran alam sedar, prasedar dan juga tidak sedar tadi. Okey, dia ada iceberg juga, dan kalau kita tengok kat sini, ego berada di atas sekali, iaitu di mana ego ni dia berada dalam tahap yang sedar, dan super ego berada di dalam tahap yang prasedar, dan manakala id dia berada bawah tahap tidak sedar. Okey, kita tengok dulu kepada id. Okey, id ni adalah di mana tempat yang terletaknya dorongan biological dan tenaga-tenaga naluri. Id ni adalah dia bersifat yang diwarisi dan juga tidak boleh disedari. Okey, maksudnya tengok dia duduk dekat iceberg tu di bawah alam tidak sedar. Maksudnya dia tidak boleh disedari. Jadi naluri-naluri yang terdapat pada sistem ini adalah dapat dikelaskan kepada dua naluri, iaitu naluri hidup, iaitu dikenali sebagai Eros, dan juga naluri mati, iaitu Thanos. Okey, naluri hidup ni adalah naluri yang seksual. Okey, naluri hidup ni adalah naluri seksual, iaitu seperti lapar, dahaga, dan sebagainya lah, yang macam tu, yang mana ia membantu manusia ni untuk terus hidup, iaitu dari segi biologikal lah. Okey, dan manakala naluri mati ni adalah naluri yang mana dia sebagai penghancur di mana manusia ni dia mempunyai hasrat dan kehendak untuk mati. Okey, macam kita bagi contoh kepada yang alam tidak sedar tadi adalah trauma kan. Bila dia ingat trauma tu, dia akan memberi kesan yang sangat mendalam kepada
diri dia, yang mana dia lebih dia boleh kata adalah naluri mati, yang mana apa yang dia ingat adalah mati. Maksudnya kalau dia ingat benda tu, dia akan memberi kesan kepada diri dia, kesan yang negatif, dan apa yang dia nak pengakhiran daripada kehidupan, iaitu mati. So sebab itulah ini diduduk di bawah alam yang tidak sedar. Dan daripada kedua-dua naluri tadi dapat dikatakan bahawa ni adalah terdiri daripada naluri seperti seksual, gesaan biologikal, impuls, kelangsangan dan juga kehancuran. Ini juga dia merupakan sumber libido, iaitu sumber seksual dan yang berfungsi untuk menggerakkan pemikiran dan tingkah laku seseorang. Ini juga dia beroperasi, iaitu berlandaskan kepada prinsip kenikmatan dan keseronokan. Okay, maksudnya ini dia hanya nak seronok je, dia nak seronok, nak nikmat je. Okay, dan untuk mencari kepuasan dan mengelakkan kesakitan. Itu kalau yang naluri hidup. Dia lebih pada naluri hidup. Manakala kalau naluri hidup, dia nak rasa kenikmatan dan keseronokan tu, maksudnya dia kalau dia nak makan je. Kalau dia nak minum je. Kalau naluri mati pula, dia kata mati lagi bagus. So dia rasa seronok lagi, dia rasa seronok kalau mati. So dia akan mati. Macam tu. Jadi ini juga adalah, ini sebenarnya kurang matang dan juga tidak rasional. Ini dia tidak matang dan juga tidak rasional. Sebab apa yang difikir itu adalah dia nak nikmat dan juga dia nak seronok sahaja. Dan dalam mencapai matlamat tu, tidak semua naluri ni dapat dipuaskan. Dan kesannya akan timbul ketegangan dan pergelutan. Jadi sebab itulah kalau keseronokan, kenikmatan ni, bila kita tak dapat nak memuaskan benda ni, jadi di situ akan timbul kesan yang tidak baik, iaitu kesan pergelutan. Maksudnya pergelutan antara emosi kita dengan tingkah laku, macam tu. Jadi seterusnya, kita bagi contoh lagi. Sebagai contoh, apabila kita merasa mengantuk, kita akan membayangkan yang kita ni duduk tidur atas katil yang sangat empuk, yang sangat lembut. Jadi tapi sebenarnya kita ni ada benda yang kita nak buat, tapi kita nak tidur, nak rasa kita nak ikut mengantuk je. Tapi kalau kita ikut mengantuk je, apa kerja pun tak jalan. So yang kedua adalah ego. Ego ni adalah benda yang selalu sangat orang sebut. Maksudnya orang kata awak ni ego. Apa tu ego sebenarnya? Ego ni adalah bahagian personality yang mana dia ni mempunyai sifat yang realistik, rasional dan logical. Ia bertindak seperti seolah-olah kuasa eksekutif dan juga pengawal kepada tindakan-tindakan fikiran dan juga tingkah laku yang sesuai dengan keadaan persekitaran. Ego ni dia beroperasi untuk berlandaskan kepada prinsip realistik kerana ia perlu mencari jalan yang realistik dan pertimbangan wajar dalam memenuhi keperluan, dan dalam masa yang sama dia cuba untuk mengelak masalah yang disebabkan oleh fikiran dan tingkah laku yang bersifat mementingkan diri sendiri. Jadi maksudnya di sini ego ni adalah perkara yang dia lebih kepada fikiran yang realistik, iaitu rasional dan juga logik. Dia fikir logik je. Senang cerita, dia fikir logik. Ego ni dia suka logik, tapi dia dalam masa yang sama dia adalah bahagian mengawal id tu. Id tadi dia rasa nak seronok, dia rasa nak kenikmatan. Jadi ego ni dia bertindak untuk mengawal dari segi pemikiran yang logikal, mengikut persekitaran tu. Jadi bagi memenuhi kehendak itu, ego ni dia menjalankan fungsi realistik dan akan melihat halangan-halangan di dalam persekitaran, dalam konsep dunia. Maksudnya, contoh seseorang tu dia rasa dia nak tidur, macam contoh tadi, dia rasa dia nak tidur, dia rasa dia nak mengantuk. Tapi dalam masa yang sama, dia berada di pejabat. Dan dia bekerja di pejabat. Jadi dia tengok, ego ni dia tengok, maksudnya persekitaran, dia tengok persekitaran.
dia dekat pejabat, jadi dia tak boleh tidur. Macam tu. So ego ni dia akan bertindak untuk mengawal keadaan yang maksudnya ikut persekitaran lah. Okay. Dan ego ni juga dia menggunakan proses pemikiran yang sekunda, iaitu dengan cara yang tertentu. Dan sebagai contoh, apabila kita merasa mengantuk, ego yang ada pada diri kita akan membuatkan keputusan. Maksudnya keputusan yang sama ada kita nak teruskan tidur ataupun kita tak tidur. Macam tadi kita kata ikut persekitaran. Tengok kepada persekitaran. Kita dekat pejabat. Takkan kita nak tidur kat pejabat kan? So macam jadi ego tu dia kena bertindak untuk mengawal lah perasaan tadi. Okay. So kita pergi kepada okay. Dan ego ni adalah dia berada di bawah tahap yang sedar. Tahap sedar iaitu atas sekali. Yang mana bila dia sedar, dia tahu apa yang dia nak buat. Dan dia tahu apa yang dia buat. Sebab itulah dia berada di tahap yang sedar. Macam contoh tadi dia kata dia rasa mengantuk. Dan dalam masa yang sama dia kena tengok persekitaran dia. Dia berada di pejabat. Maksudnya dia sedar dia dekat pejabat. So dia boleh buat keputusan lah sama ada dia nak teruskan tidur ataupun dia nak tak tidur. Okay. Seterusnya kita pergi kepada yang last sekali iaitu super ego. Okay. Super ego ni adalah tahap struktur personality yang ketiga, iaitu dia merupakan badan kehakiman, yang mana dialah yang menentukan sesuatu tingkah laku sama ada baik atau buruk. Maksudnya antara daripada dan ego tadi, maka super ego lah yang merupakan hakim yang untuk menentukan keputusan. Maksudnya kata dia nak tidur. Dia rasa mengantuk sangat dan dia membayangkan katil yang empuk, aircon lagi kan. Okay, lepas tu ego ni pula dia tengok pula. Dia tengok. Dia mengawal tu. Maksudnya dia tengok dekat pejabat ni mana boleh tidur kan. Okay, jadi ego kata tak payah tidur. So tak boleh tidur. Jadi super ego ni dia akan menjadi hakim. Jadi kalau ego kata tak payah tidur, so super ego pun jadi tak tidur. Maksudnya tingkah laku dia tak tidur lah. So maksudnya sebab tu lah dia kata super ego ni dia menjadi badan kehakiman sama ada tingkah laku tersebut menjadi positif ataupun negatif. Okay. Jadi itu merupakan 3 struktur personality yang ada dalam psikoanalisis. Okay, seterusnya kita pergi kepada mekanisme bela diri. Okay, seterusnya kita pergi kepada mekanisme bela diri. Okay, mekanisme bela diri ni adalah dia adalah disebabkan oleh desakan id yang biasanya menyebabkan berlakunya keresahan dan juga kebimbangan kepada individu. Yang mana bila kita tengok id tadi kan dia lebih kepada keseronokan dan juga kenikmatan. Okay, jadi bila dia terlalu ikutkan id, dia terlalu nak ikutkan desakan id tu, jadi dia akan menyebabkan wujudnya tingkah laku yang negatif, okay, yang mana akan menyebabkan dia berasa bimbang dan juga resah. Dan oleh sebab itu, ego dia akan berasa terancam dan ini akan menyebabkan kehadiran mekanisme bela diri. Okay, dan mekanisme bela diri ni dia sebenarnya adalah untuk mengawal dan juga mengurangkan kebimbangan dengan cara dia memutarbalikkan realiti melalui pelbagai cara. Okey, dengan kata lain, dengan bahasa yang mudah, mekanisme bela diri ni adalah cara untuk seseorang tu kelentong cerita. Okey, cerita dia buat salah, lepas tu dia nak kelentong. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey. Okey, so yang pertama, kita tengok kepada penafian. Okey, penafian ataupun penyangkalan. Okey, maksudnya di sini adalah seseorang tu, individu tu dia menafikan dan dia tolak realiti yang berlaku. Okey, dan perkara ni adalah dilakukan secara sedar ataupun bawah sedar, iaitu prasedar. Dan contohnya adalah seperti peristiwa traumatik yang terlalu pahit untuk diterima dan juga dia terpaksa untuk terpaksa untuk menafi untuk mengawal kestabilan emosi dan fikiran dia. Contohnya peristiwa traumatik. Peristiwa tu yang memberi kesan dekat dia
yang mana dia terlalu pahit untuk diterima peristiwa tersebut. Jadi bila seseorang ataupun kita sebagai kaunselor, kita tanya dia berkenaan dengan peristiwa tersebut, dia akan macam mengawal. Dia akan mengelak lah. Dia mengelak daripada untuk menceritakan perkara yang sebenar, untuk dia mengawal kestabilan emosi dan fikiran dia. Okey. Seterusnya kita tengok kepada pendaman. Okey, pendaman ni adalah mekanisme bela diri yang asas, iaitu yang mana dia mengenepikan desakan yang mana dia boleh menyebabkan masalah yang ataupun kepincangan yang tidak sanggup untuk dia tangani. Dan kesan yang boleh timbul adalah keresahan yang mana dia boleh timbul di bawah yang tahap sedar. Maksudnya kita nampak dia resah tu. Kita boleh nampak dia resah tu. Okey, dan pendaman ni dia akan berterusan dan akan memakan diri di samping pengaliran tenaga ego bagi tujuan membela diri. Maksudnya pendaman ni dia lebih kepada mengenepikan desakan. Dia mengenepikan desakan dan menyebabkan kepincangan yang tidak sanggup ditangani. Maksudnya dia dah tak sanggup nak tangani benda tu, so dia akan ketepikanlah perkara tersebut. Okey, so seterusnya adalah kita pergi kepada rasionalisasi, iaitu rasionalisasi ni adalah cara untuk memberi sebab kegagalan sebagai satu usaha untuk mempertahankan ego, yang mana dia membantu untuk mengurangkan perasaan yang dirasa tu dan memberi peluang kepada ego untuk berselindung di sebalik tabir alasan tadi. Maksudnya rasional ni macam kita boleh tengok macam dia membela diri dia secara rasional. Dia maksudnya dia bela diri tu, dia menyembunyikan realiti tu secara rasional, iaitu dia beri sebab kegagalan, dia bagi alasan yang mana alasan rasional lah. Maksudnya dia bagi alasan yang rasional yang mana dia boleh mempertahankan ego dia tu. Okey, seterusnya adalah kita tengok kepada projeksi. Okey, projeksi ni adalah satu mekanisme yang mengembalikan desakan dan keinginan yang tidak dapat diterima oleh dirinya sendiri kepada orang lain. Maksudnya satu mekanisme yang membalikkan desakan dan keinginan yang tidak dapat diterima oleh dirinya sendiri kepada orang lain. Maksudnya dia tak dapat terima apa yang dia buat tu. Dan rasa agresif dan desakan lain yang tidak dapat diterima dianggap sebagai dimiliki oleh orang lain, bukannya oleh dirinya. Okey, sebagai contoh, projeksi ni adalah perkara yang dia buat dan dia tak nak mengaku perkara tu dia buat. Okey, sebagai contoh saya bagi, bukan saya yang membencinya, tapi dia yang benci saya. Maksudnya padahal dia yang benci, tapi dia kata orang lain yang benci. So maksudnya di sini projeksi ni adalah perkara ataupun sesuatu perkara yang dia tak nak mengaku tu diri dia sebenarnya. Dan dia kata orang lain yang ada benda tu dan orang lain yang buat benda tu. Macam tadi contoh tadi lah. Maksudnya dia kata bukan saya yang benci dia. Bukan saya yang benci dia. Tapi dia yang benci saya. Macam tu lebih kurang. Okay, so seterusnya kita pergi kepada pindah gantian. Okay, pindah gantian ni adalah lebih kepada, maksudnya macam pindah gantian ni maksudnya pindah gantian ni contohnya macam seseorang tu dia buat sesuatu benda tu, dia akan menyalahkan orang lain. Maksudnya dia akan pindahkan kesalahan tu kepada orang lain. Macam lebih kurang dengan projeksi tadi, tapi dia lebih kepada nampak sangat yang dia menyalahkan orang lain. Dia memindahkan kesalahan yang dibuat tu kepada orang lain. Contoh dia kata, tak, bukan saya yang buat itu, bukan saya yang buat. Bukan saya yang buat, itu dia yang buat. Sebab dia akan bagi alasan yang mana ia akan menyalahkan orang lain. Okey. Seterusnya adalah pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi ni adalah di mana satu perkembangan sikap yang bertentangan dengan perkara yang telah dipendam.
Okey, dan motif yang dinyatakan dalam bentuk ni adalah dia bertentangan dengan niat asal. Contohnya, sikap yang bertentangan dengan perkara yang telah dipendam. Maksudnya, pembentukan reaksi. Maksudnya, benda tu dia dah lama pendam. Dia dah lama pendam, tapi macam benda tu dia dah lama pendam. Lepas tu benda tu dia keluarkan benda tu tapi dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk perkara yang sebenar. Reaksi contoh dia nak marah. Dia nak marah dekat seseorang tu. Dia nak marah dekat ayah dia contoh. Tak payahlah. Dia nak marah dekat seseorang tu. Lepas tu bila dia nak marah, dia akan rasa terpendam. Marah dia tu rasa terpendam. Tapi dalam hati dia nak marah. Tapi dia tunjuk reaksi luaran dia tak marah. Macam tu. Maksudnya macam tu lah. Maksudnya tapi kita boleh tengok daripada reaksi dia tu macam dia ni nak marah ke tak sebenarnya. Tapi sebab benda tu kemarahan dia tu, aura kemarahan dia tu sebenarnya kita sebenarnya boleh nampak dan ada di sekeliling dia tu. Cuma dia macam dikawal dengan reaksi. Lebih kurang macam tu lah pembentukan reaksi ni. Dan motif yang dinyatakan dalam bentuk yang bertentangan dengan niat asal. Macam tadi lah, maksudnya dia nak marah tapi dia tunjuk reaksi dia tak marah. Kan bertentangan tu. So pembentukan reaksi. Maksudnya dia reaksi dia lain dengan apa yang dia nak apa yang dipendam sebenarnya. Okey, seterusnya adalah regresi. Regresi ni adalah tindakan pengunduran diri ataupun menurut kembali kepada peringkat perkembangan lebih awal untuk mendapatkan rasa selamat, dan tingkah laku ini tidak sepadan dengan umurnya. Contoh regresi ini adalah orang tua dia berkelakuan seperti kanak-kanak ataupun tidak matang. Yang mana dengan cara ni dia fikir kalau dia buat macam tu dia akan rasa selamat lah. Maksudnya orang takkan marah dia, orang takkan kecam dia ke ataupun macam tu lah. So maksudnya regresi ni adalah orang tu dah tua, umur dia dah meningkat tapi dia masih lagi berkelakuan seperti kanak-kanak. Iaitu boleh kata tak matang lah. Lebih kurang macam tu. Okey, maksudnya lebih kepada tak matang lah kita kata kan. Okey, seterusnya adalah pampasan. Pampasan ni adalah tingkah laku boleh mempengaruhi secara positif ataupun dalam negatif dalam usaha penyesuaian. Iaitu dia melibatkan usaha melindungi ataupun dia nak mengimbangkan sesuatu kelemahan pada diri dengan kelebihan atau kekuatan orang lain. Okay, maksudnya di sini adalah tingkah laku yang digunakan ataupun yang ditunjukkan tu sama ada positif ataupun negatif, yang mana dia nak ambil tingkah laku orang lain tu dan dia nak, maksudnya dia nak ambil contoh seseorang tu dia positif dan dia nak ambil tingkah laku seseorang tu untuk digunakan untuk kebaikan diri dia sendiri. Macam tu. Lebih kurang macam itulah pampasan tu. Okey, seterusnya adalah introjeksi. Okey, introjeksi ni adalah reaksi ini dia melibatkan seseorang tu dia menerima ataupun dia menelan sikap atau nilai orang lain dalam usaha mengawal tingkah lakunya dan bertindak dengan cara yang diterima oleh orang lain. Maksudnya di sini macam lebih kurang dengan apa tadi? Dengan pampasan tadi tu. Okey, maksudnya dia tiru tingkah laku orang lain. Maksudnya dia tengok, lepas tu dia pun menilai tingkah laku tersebut. Okey, contoh dia kata, oh, dia ni macam ni. So aku pun nak jadi macam tu. Dia rasa dia akan jadi macam tu dan dia akan tunjukkan diri dia tiru orang lain tu depan orang. Maksudnya dia suka meniru orang lain. Dia tiru gaya orang lain dan dia akan tunjukkan gaya tiruan tu di depan orang lain. Tu macam itulah maksud lebih kurang introjeksi tu. Dan akhir sekali adalah pengenalpastian. Okey, pengenalpastian ataupun kita boleh klasifikasikan sebagai identifikasi. Okey, identifikasi ni adalah meniru amalan orang lain
untuk meningkatkan esteem kendiri, iaitu yang mana kalau dia buat macam ni, dia boleh mengurangkan kerisauan dan takut seseorang untuk menghadapi realiti dan membantu menyelesaikan masalah dengan lebih realistik. Okey, maksudnya kat sini pengenalpastian, introjesi, pampasan ni dia lebih kurang sama, iaitu pengenalpastian ni dia pun kata dia tiru orang lain, dia meniru amalan orang lain, tapi untuk meningkatkan esteem kendiri. Maksudnya dia lebih kepada positif. Pengenalpastian ni, dia meniru amalan orang lain untuk meningkatkan esteem kendiri, untuk mengurangkan kerisauan dan takut seseorang untuk hadapi realiti. Okey, sebagai contoh, orang tu dia rasa dia ada anxiety, contoh. Okey, dia ada anxiety, tahap kerisauan yang melampau. Jadi dia tengok orang lain, seseorang yang tak ada anxiety. So dia kata, okey, aku nak jadi macam dia, aku nak tiru dia, tak ada anxiety. So apa yang dia buat, aku kena buat. So apabila dia meniru orang tu, itu akan membuatkan dia rasa diri dia selamat. Okay, dia boleh rasa diri dia macam mana. So kalau diri dia rasa boleh selamat dengan cara macam itulah dia akan buat. So lebih kurang sama dengan introjesi tu, cuma pengenalpastian ni dia lebih kepada untuk meningkatkan esteem kendiri. Okay, habis berkenaan dengan mekanisme bela diri. Dan akhir sekali kita pergi kepada yang terakhir bahagian saya, iaitu matlamat terapi. Okey, matlamat terapi ni, yang pertama adalah untuk membentuk semula struktur personaliti individu daripada individu yang, maksudnya membentuk semula struktur personaliti individu yang mana individu yang daripada dia lebih kepada ikut kepada ego, seperti ego tadi, kita boleh nak membentuk semula struktur personaliti dia tadi menjadi lebih baik. Maksudnya jangan nak terlalu ikut kepada keseronokan, terlalu ikut tu sangat, macam tu. Okey, yang kedua adalah kaunselor akan membantu klien mencapai celik akal tentang diri sendiri. Okey, memanglah dalam mana-mana teori pun, tak semestinya teori psikoanalisis, dalam mana-mana teori yang kaunselor gunakan, mestilah kaunselor tersebut akan membantu klien untuk mencapai celik akal tentang diri dia sendiri. Dan seterusnya adalah membantu klien untuk menangani tuntutan masyarakat dengan sesuai. Okey, jadi maksudnya sebab manusia ni kita sentiasa berkomunikasi dengan masyarakat, kita sentiasa berjumpa, bersosial dengan semua orang. Jadi itu juga adalah salah satu untuk cara kita membantu klien menangani tuntutan masyarakat dengan sesuai. Maksudnya contoh dengan mekanisme bela diri tadi tu, kita boleh membantu klien tu untuk tidak melakukan mekanisme bela diri secara berterusan ataupun tidak menyalahgunakan mekanisme bela diri tu dalam masa-masa tertentu. Jadi macam itulah. So akhir sekali adalah menyedari semula pengalaman yang tidak disedari dan personalitinya yang berada di tahap luar sedar. Maksudnya kita nak bantu dia sedar balik. Dia sedar balik pengalaman-pengalaman yang dilalui dan pengalaman-pengalaman yang telah dia letakkan dalam alam tidak sedar tu sebenarnya adalah sama ada baik ataupun buruk. So daripada situ juga kita boleh membantu klien untuk celik akal. Okey, jadi sampai di sini sahaja untuk bahagian saya. Untuk seterusnya bahagian teknik-teknik psikoanalisis, kita boleh pergi kepada untuk slide seterusnya lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayani binti Umar. Nombor materi I192038799. Okey, saya akan membentangkan sedikit berkaitan dengan teori psikoanalisis dalam subjek teori. Okey, teknik terapi ini adalah antara teknik terapi yang perlu digunakan berkaitan dengan kes buli. Okey, teknik terapi yang pertama ialah perkaitan bebas. Klien digalakkan menyatakan apa sahaja yang dirasai, dialami tanpa tapisan. Maksudnya setiap apa yang dirasai oleh klien perlu diberitahu, sama ada perkara itu baik ataupun buruk. Kita sebagai kaunselor perlu menerima tanpa syarat, tanpa ada apa-apa. Maksudnya setiap yang di luar
perkara yang lepas, yang terpendam perlu didengar sebaik mungkin, perlu diterima sebaik mungkin tanpa tapisan. Okey, pentafsiran. Pentafsiran hanya diberikan ketika klien berada di tahap sedar. Maksudnya teknik terapi ini digunakan ketika klien berada di tahap sedar, bukan di tahap yang sedang emosi ataupun sedang bercakap perkara yang agak-agak perkara yang negatif di luar kesedarannya. Okey, perkara yang ketiga adalah takbir mimpi. Perkara atau peristiwa tidak pernah muncul di dalam dunia sedar. Maksudnya perkara ini dia muncul dalam keadaan yang kita tidak sedar, maksudnya separuh sedar. Tapi apabila berada di dalam keadaan kita rasional, perkara ini tidak berlaku dan tidak akan muncul. Maksudnya teknik ini digunakan untuk menyedarkan klien di luar di dalam keadaan yang sedar. Okey. Analisa dan pentafsiran penahanan. Kaunselor membantu klien memahami akan berbagai-bagai perkara yang tidak disedarinya. Penahanan ini boleh mengambil berbagai-bagai bentuk dari simple kepada yang kompleks. Okey. Yang kelima, analisa dan pentafsiran pemindahan. Dalam pemindahan, klien akan memindahkan perasaan dan pengalamannya yang dirasainya semasa ia kecil dahulu kepada kaunselor. Kaunselor cuba memahami curahan isi hati dan pengalaman ini dan kemudiannya mentafsirkannya kepada kliennya. Okey, yang keseterusnya berkaitan dengan peranan kaunselor. Okey. Peranan kaunselor kepada kanak-kanak yang mengalami masalah buli. Okey. Sebagai kaunselor, apa peranan yang perlu dilakukan? Okey. Yang pertama, mengadakan program di sekolah. Program yang dilakukan di sekolah bertujuan untuk memberitahu perkara sebenar berkaitan dengan kesan dan apa yang akan berlaku jika ada pembuli dan juga mangsa buli. Apa kesan kepada pemangsa dan apa juga kesan kepada pembuli. Okey. Yang kedua, ceramah dan kempen. Ceramah dan kempen diadakan ataupun dijalankan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pembuli. Okey, memberitahu dan memberi supaya ia lebih nampak akan perkara yang memberi kesan kepada dirinya dan juga kepada mangsa buli. Okey. Perkara yang ketiga ialah membina satu ruang dengan pelajar yang bermasalah. Kenapa? Tujuan ini untuk mengambil tahu dan kenapa dan punca apa sebenarnya dia melakukan perkara itu. Okey, dan adakah perkara ini terkesan daripada benda lepas ataupun dia pernah menjadi mangsa buli ataupun permasalahan daripada keluarganya sendiri. Okey. Yang keempat, membantu pelajar mengenal diri dan membentuk sahsiah murid. Okey, kita sebagai kaunselor membantu pelajar mengenal diri, bagaimana ia dan jika ia mengalami masalah apa yang perlu dia lakukan, apa kekurangan dan juga kelebihan yang ada pada dirinya, dan membentuk sahsiah murid, membantu murid supaya lebih nampak akan perkara yang sepatutnya dia lakukan sebagai seorang pelajar. Okey. Teori mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Okay. Antara kelebihan teori psikoanalisis ialah membantu untuk menjadikan klien atau individu yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Okay. Teori ini sebenarnya ia lebih kepada membantu mengenal seseorang individu berkaitan dengan kemampuan yang ada pada dirinya, kekurangan yang ada pada dirinya dan juga dapat mengenali dirinya dengan sebaik mungkin. Okay. Poin kedua, dapat memahami kehidupan psikologi seseorang individu. Perkara ini ialah memberi jawapan seseorang individu itu bagaimana kelakuan dan tingkah laku ataupun emosinya bagaimana. Ia lebih kepada mendalami jiwa seseorang. Okey. Kekurangan teori psikoanalisis ialah teknik dan penekanan yang dilakukan kadang boleh menyebabkan seolah-olah merendahkan martabat individu. Terlalu menekankan pada masa lampau
menyebabkan tanggungjawab individu itu menjadi kurang atau tidak penting walaupun maksudnya lain. Okey. Menimbulkan perasaan yang bosan dan rimas kepada klien kerana proses yang lama. Okey, kepada individu dan juga kepada klien yang tidak mengenali akan teori psikoanalisis akan buatkan mereka lebih tertanya dan berfikir dengan cara dan teori ini dijalankan, mungkin mereka akan berfikir yang teori ini adalah perkara yang membuang masa, perkara yang tak sepatutnya kerana ia melibatkan proses yang agak lama dijalankan dan juga kita mengambil tahu berkaitan dengan perkara yang lampau sebab kita ingin mengenali. Okey, jika perkara ini disalah tafsir ataupun disalah gunakan ataupun tidak ataupun jika seseorang itu salah anggap perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat tak sepatutnya dilakukan. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Azmira binti Abdullah, nombor matrik I1920-3903. Hari ini saya ingin membentangkan tentang teori yang terpilih iaitu teori psikoanalisis. Isu yang dipilih ialah isu buli. Okey, latar belakang isu yang dipilih ialah definisi buli. Pembuli yang bermaksud perbuatan yang berniat untuk menunjukkan kekuatan menggetak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah, berbanding dengan si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsanya. Merujuk kepada tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologikal yang dilakukan secara berulang kali ke atas mangsa, dan ia bertujuan mendatangkan perasaan tidak selesa, tidak aman, tidak tenteram dan harmoni. Perbuatan tingkah laku agresif yang berulang untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental dan emosi. Tingkah laku buli ni ditafsirkan sebagai tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dengan mengasari orang lain. Pembuli lebih berkuasa dan memberi kesan mudarat kepada mangsa sama ada dari aspek fizikal ataupun psikologikal. Kategori buli terdapat dua kategori iaitu pembuli pelajar sekolah menengah tingkatan 4, 5 dan 6 berkumpulan memiliki tubuh badan tegap, besar dan tinggi. Manakala mangsa buli terdiri daripada pelajar menengah rendah tingkatan 1, 2, 3 serta pelajar sekolah rendah. Memiliki badan yang kecil, tidak pandai melawan apabila dibuli dan mangsa kerap dipuji oleh guru serta murid baru di sesebuah sekolah. Sebab berlakunya gejala buli, faktor gejala buli ialah antaranya faktor rakan sebaya, pengaruh yang kuat mengubah tingkah laku pelajar yang dahulu kemungkinan pernah menjadi mangsa buli dan menyebabkan beliau ingin membalas dendam dengan membuli orang lain. Pembuli juga mungkin pernah mengalami gangguan personaliti iaitu antisosial, tidak pernah merasa perasaan bersalah atau membuat kesilapan. Pembuli juga gagal kendalikan emosi. Maksudnya pembuli mempunyai dendam pada orang yang dibuli, dan pembuli juga mungkin sangat cemburu dengan mangsa atau murid yang menjadi kesayangan guru. Sifat iri hati dan pembuli ingin menunjukkan kekuatan diri. Gejala buli juga mungkin disebabkan faktor teknologi iaitu peranan masa dan media cetak, ataupun pembuli mungkin sering melihat aksi pertuturan dan tingkah laku pelakon-pelakon itu menjadi ikutan sehingga pelakon mungkin pelakon KL gangster sebagai role model gaya percakapan yang ditonton oleh pembuli itu dipraktikkan kepada mangsa dalam kehidupan realiti. Jenis-jenis buli iaitu terdapat dua bentuk jenis buli iaitu bentuk fizikal
memukul atau menampar, memeras ugut, menendang menyebabkan kecederaan atau kematian kepada mangsa buli. Bentuk mental, mangsa sering diejek oleh pelajar lain, terutama senior. Gejala buli kurang mendapat perhatian sebenarnya di media masa. Sebenarnya gejala buli ni sangat serius berlaku di sekolah, tapi tidak dititik beratkan oleh masyarakat. Kesan kepada pembuli dan mangsa, kesan kepada pembuli dewasa kelak, pembuli akan menjadi penjenayah, iaitu dengan bertindak agresif, merogoh, merompak, mendera isteri yang tidak dibuat ataupun tidak diasuh dengan kasih sayang, tidak mendapat kasih sayang secukupnya. Manakala mangsa buli pula, dari segi dalaman dan luaran ialah mangsa buli akan menjadi berdendam kepada orang lain kerana malu dan mungkin beliau ingin mengembalikan harga diri. Dari segi dalaman pula ialah mangsa mungkin akan hilang keyakinan diri sebab diejek dan dihina. Mangsa mungkin mencederakan diri sendiri kerana merasakan diri tidak berguna. Kaedah penyelesaian terhadap isu menggunakan teori iaitu teori psikoanalitik melihat keagresifan dalam naluri semula jadi manusia dan ia tidak dapat dielakkan daripada realiti kehidupan manusia. Menurut teori psikoanalisis, struktur personaliti individu terdiri daripada ego dan superego. Konflik dalam kehidupan akan mewujudkan kebimbangan. Kebimbangan ini akan dihadapi oleh individu dengan menggunakan mekanisme bela diri. Dari segi pembuli, kalangan kanak-kanak atau pelajar yang mempunyai latar belakang keluarga yang bermasalah. Keluarga pembuli yang mempunyai bapa yang mungkin bersifat sebagai seorang pembuli. Dia melihat yang dilihat kepada anak-anak. Dan latar belakang keluarga yang mungkin mempunyai pelbagai masalah dan menyebabkan remaja dalam keadaan tekanan. Kesimpulannya, teori isu buli ialah teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini mempunyai banyak teknik dan mungkin dapat membantu masyarakat dengan menggunakan teknik-teknik psikoanalisis ni yang mungkin akan menyebabkan jika tersebarnya teori ini, masyarakat akan lebih menemui jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Isu kes buli diatasi dengan mengenal pasti masalah ataupun punca masalah yang berlaku di kalangan remaja. Jika masalah dapat dikenal pasti dan punca masalah dapat diatasi, mungkin kes buli tidak akan terjadi dan ataupun akan semakin sikit dalam masyarakat. Menggunakan teori psikoanalisis ni mungkin akan mengurangkan gejala jenayah terutama isu buli. Peristiwa atau sejarah buli dapat dibendung dengan menggunakan kaedah yang dipraktik atau digunakan kepada terutama golongan ibu bapa, guru dan kaunselor bagi menyelesaikan dan memberi pencerahan kepada pelajar-pelajar yang mungkin mengalami tekanan dan tekanan dalaman dan luaran yang menyebabkan terlibatnya gejala jenayah buli. Penggunaan teori secara seimbang ego superego ini mampu mengawal tindakan positif dan mengelakkan jenayah buli terutama peringkat sekolah. Jadi, penggunaan teori ini dapat membantu
jenayah buli ini berkurangan di masa hadapan. Itu saja. Terima kasih.